Tapi tak apa, tak sampai sejam kelas ni. Kita akan sambung lagi. Kita akan buat minggu depan lah. Sebenarnya boleh habis tapi kita ikut lesson plan lah. Kita buat sikit-sikit jadi tak mengantuk. Jadi minggu depan kelas kita buat sambung lah. Maknanya kita buat sekejap juga. So jadi insyaAllah kita cuba buat setakat mana yang kita mampu lah hari ni. Rasanya tak sampai sejam lah Lepas tu kita berhenti and then kita sambung minggu depan. Dan ni adalah chapter kita yang terakhir. Sebelum tu Abah nak share lah nota kita. Nota ni sebenarnya ada banyak boleh ambil mana-mana lah nota kalau you buka dekat YouFuture tu. Boleh pakai. Tapi yang ni Abah pakai Abah punya nota sendirilah, PowerPoint. Tapi bila Abah pakai PowerPoint, tak boleh. Student kata dia lag lah, dia tak keluar lah. So jadi Abah pakai manual lah. Maksudnya dia yang slide punya tetapi bukan yang presentation punya lah, slide. Tapi slide juga tapi bukan presentation. Bukan dalam mode presentation. Okay. So jadi InsyaAllah mana nota? Okay, ada nota. Boleh kita mula? Boleh Abah. Boleh Abah. Boleh Abah. Boleh Abah. Okay. Meriah sikit kelas ni semua jawab-jawab macam tu. Lagi cepat habisnya. Sekejap Okay. Boleh nampak tak nota Abah ni? Boleh. Boleh Abah. Boleh. Oh, bagus betul Abah yang mengantuk, you all tak mengantuk. Macam ini boleh dapat A semua kelas ni. Kelas apa ni? Kena ingat ni, kelas A, B ni. Bagus. Respon sangat bagus. Okay, dan sediakan kertas kosong dan sebatang pen. Dengar apa yang Abah cakap, boleh tanda-tanda. Tu nanti mungkin Abah boleh tanya you all. Kalau boleh jawab, walaupun tak tepat tapi mampu jawab, Alhamdulillah, syukur. Okay, now kita pergi kepada chapter 6 lah. Kita draw, kita pakai yang ni lah. Okay, chapter 6. Okay, ini adalah chapter yang kita terakhir anak-anak. Dan chapter ini tidak ada langsung pengiraan. Sebenarnya kalau Abah tak ajar pun tak ada masalah. You baca sendiri, you boleh faham. Alhamdulillah. Tak perlu Abah ajar pun sebenarnya. Sebab dia tidak ada calculation pun. Semuanya membaca dan bacaan pula common sense sahaja. Dia ulang-ulang balik daripada yang dulu sampailah ke sekarang ni. Okay, so jadi apa yang Abah ni pen, ada kertas kosong, dengar Abah bercakap. Nanti kalau Abah tanya, you boleh jawab. Alhamdulillah, syukur. Okay, tajuk kita pada construction and maintenance. Okay, pembinaan jalan dan penyelenggaraan. Ini kita nak buat jalan dah buat. Kita dah kira dah ketebalan, layer, lapisan-lapisan jalan sebelum ni. Jadi sekarang ni kita nak tengok cara bina dia pula macam mana. Bila kita dah siap reka bentuk dia, kita dah tahu ketebalan dia berapa, maka sampailah masanya untuk kita nak buat pula, nak bina jalan tu pula. Okay, so lepas dah kita bina jalan tersebut, kita nak menyelenggarakan dia pula. Kalau objek-objek jatuh atas jalan, siapa punya tanggungjawab? Semua ada tanggungjawab masing-masing lah. Jadi kalau tak ada road maintenance ni, susah macam tu. Kalau jalan berlubang, siapa nak tampal? Itu jadi penyelenggaraan, maintenance wise. Itu sangat penting. Alright, kita terus pergi kepada seterusnya. InsyaAllah hadis chapter 6 ni dia mengandungi stage of road construction. Maksudnya peringkat dalam pembinaan jalan. Kita ingat nak buat jalan ni senang ke? Tak, bukan senang. Banyak peringkat dia, banyak stage dia. Jadi pada hari ini kita akan tengok sedikit sebanyak bagaimana yang dikatakan peringkat-peringkat dalam nak membina jalan ni. Itu dikenali sebagai stages of road construction. Yang keduanya ialah quality control and safety construction ni kita akan belajar minggu depan lah. It's next week lah, ni minggu yang ke-14. Dan ini adalah today lah, minggu yang ke-13. Okay. Ni week. Okay, week yang ke-14, week yang ke-13. Okay. So jadi kita akan tengoklah quality control ni dari segi material, aggregate, macam mana kita control dia. Nak dapatkan kualiti yang baik, bitumen tu macam mana so jadi ini akan kita tengoklah quality control dan safety at construction, bagaimana keselamatan dekat site pembinaan. Seterusnya kita akan tengok jenis kecacatan dan macam mana kita buat penilaian tentang kecacatan tersebut lah.
Selama ni kita tengok jalan berlubang rosak, jalan tu berlubang rosak. Sebenarnya anak-anak banyak jenis dia, type kecacatan, jenis-jenis kecacatan. Kalau orang belajar highway dia tahulah. Oh, ini jenis kecacatan ni dikenali sebagai apa dia? Krokodil katakan. Bentuk dia macam krokodil. Okey, yang ni bentuk dia kena tengok ni dipanggil sebagai rating. Sebab apa? Kesan tayar, loading berat tayar tu dipanggil rating. Kita tengok jalan berlubang. Semua sama je kita istilah. Sebelum kita belajar, kita nampak kecacatan jalan, kita panggil benda tu sama je. Rosak, jalan rosak, macam tu je. Tapi sebenarnya kerosakan itu ada berbagai jenis. Dan berbagai faktor penyebab kepada kerosakan tersebut. Dan kita akan belajarlah chapter 6 ni. Dan cara nak repair ni membaiki. Cara kita nak baiki jalan lah. Yang rosak tu macam mana, kalau yang setakat pothole berlubang kecil tu macam mana, kalau berlubang besar macam mana, kalau jalan tu beralun-alun macam mana. So dia ada kaedah untuk kita merepair dia lah, untuk memperbaiki dia. Okay, dan slide seterusnya macam biasa berkenaan dengan PO1, baca sendirilah, letih dah nak membaca yang sama je. Setiap kali nota memang ada ni, sebab kita nak cerita pasal apply knowledge. Seterusnya CO pun sama. Setiap kali nota slide ada CO, course outcome tadi, program outcome, ni course outcome kita. Untuk apa? Kita nak membincangkan tentang pembinaan jalan, penyelenggaraan, dari segi geometrik dia, reka bentuk geometrik dan mengikut kepada spesifikasi dia lah. Dan seterusnya lesson plan. Lesson plan ni pun sama. Diulang-ulang daripada kita. Lesson plan, outcome dia lah. At the end of the chapter, student should be able di akhir chapter ini, di akhir bab ini, maka student akan boleh menggambarkan apa yang stage pembinaan jalan tadi. Kita akan belajar ada stage dia untuk pembinaan jalan ni. Ada apakah peralatan yang terlibat dalam pembinaan jalan ini? Apakah equipment-equipmentnya ataupun peralatan-peralatan yang perlu dalam setiap pembinaan jalan tersebut. Ada setiap fasa-fasanya, setiap stages-stagesnya, setiap peringkat-peringkat dia. Dan seterusnya kita harap student boleh membincangkan quality control and safety at road construction site lah. Dan seterusnya mengenal pasti jenis-jenis kecacatan, jenis-jenis kerosakan. Selain pada kecacatan, kita boleh panggil sebagai kerosakan, defects. Kita kenal jenis-jenis kecacatan, kerosakan turapan tersebut. Dan akhir sekali kita harap student boleh recommend lah yang solusi ataupun solution yang sesuai dalam membuat rawatan kepada pavement yang rosak. Kita tengok ni, kita tahu dah. Oh, yang ni cara nak baiki dia macam ni. Oh, kalau rosak macam ni, cara nak baiki dia macam ni. Jadi sekurang-kurangnya student boleh, they are able to recommend, give some recommendations how to solve how to treat the defects lah. Macam mana kita nak rawat kecacatan. Okay. Seterusnya, masuk dah kita punya tajuk. Alright. Tajuk kita apa dia? Stages of road construction. Jadi, pembinaan jalan ni melalui berapa peringkat? Ada 6 peringkat anak-anak. Ada 6 peringkat dalam pembinaan jalan. Nampak macam senang saja bunyi tajuk. Road construction. Pembinaan jalan. Untuk membina jalan, mestilah melalui 6 asas utama peringkat yang paling besar yang mesti dilalui sebelum kita nak membina jalan. Nombor 1 is a surveying. Apa maksud surveying? Surveying. Surveying. Okay. Mana Abah pergi tadi ni? Okay, surveying. Masih ada bersama Abah ke? Masih strong lagi? Ada abang. Ada abang. Ada Abah. Okay, right. Percayalah, kita habis tak sampai pukul 3 ni. Bagi fokus. Fokus betul-betul. Tak sampai pukul 3 boleh habis untuk bahagian untuk minggu ni lah. Abah akan buat secepat yang mungkin, sepadat yang mungkin. Okay. Stage of road construction adalah surveying. Yang melibatkan apa surveying ni? Surveying ini ialah apa maksud surveying ni? Kalau surveyor kita panggil berjuru ukur. Ini pengukuran. Kita perlulah mengukur jalan tersebut, lebar dia berapa, panjang dia berapa, corner selekuh dia berapa, radius dia berapa panjang,
Jadi semua benda ni kita menggunakan apa? Theodolite katakan ya. Kita turun kat ground, theodolite yang you buat sekarang ni, practical test tu. It's a part of it lah. Equipment kita guna theodolite untuk survey. Ya, kita tengok berapa chainage dia, kita tanda dengan kayu, ikat dengan ribbon merah katakan. Ya, kita tanda itu chainage sama. Kita ada yang setengah-setengah tu dia cap, dia pakai sembur, spray nombor. Chainage CH671. Chainage CH673. Setakat macam itulah. Ya, so jadi surveying inilah satu pengukuran. Kita nak ukur, kita nak survey. Survey dekat mana ni anak-anak? Survey dalam hutan lah. Sebelum jadi jalan mesti hutan. Ya, sebelum nak buat jalan, you nak survey ni, you nak senang-senang. Dia lain lah kalau survey, you nak upgrade jalan yang sedia ada di bandar, okey senang lah. Tak susah. Tapi kalau dalam hutan, susah sikit. Ya, bukan susah sikit, susah banyak lah. Bertemu dengan rimau, bertemu dengan gajah. Ya, you nak buat survey. Tapi itulah kesian surveyor ni. Ya, kesian sebab mereka yang mula-mula masuk sebelum sebarang pembinaan, sama ada nak bina jalan, nak bina rumah, nak bina bangunan, semua dimulai oleh surveyor. Encik Razmi kita lah surveyor, juru ukur. Tapi dalam nama dekat signage tu, dekat papan iklan tu disebut siapa? Arkitek siapa, konsultan siapa, civil, CNE siapa, civil, CNS civil and structure siapa, lepas tu MNE mechanical and electrical, tapi tak sebut pun surveyor. Kesian surveyor. So jadi sedangkan mereka lah orang yang pertama sebelum sebarang pembinaan, mereka lah orang yang memainkan peranan penting. Ya, survey ni banyak peringkat, ada yang menggunakan theodolite, ada yang menggunakan GPS moden sekarang ni. Wah, guna GPS, ada yang guna drone, drone pun ada. Kita guna drone untuk kita kenal pasti laluan-laluan yang kita nak bina tu. Lagi moden sekarang ni, memang excellent lah orang kata. Maksudnya dari segi pembinaan pun tak sesusah dulu. Dulu memang kita betul-betul turun padang, guna theodolite, ambil staff, okey kita tengok berapa dia punya lengkung, kat kawasan mana yang kita nak bina, kita kena buat survey dulu. Itu panggil surveying lah. Tengok keadaan dia. And then selepas dah survey, dah tahu luas mana, berapa luas jalan yang kita nak buat, berapa panjang dan sebagainya, kita survey tu dalam hutan, kita tak buat apa-apa lagi, maka kita kena buat site clearance lah. Site clearance ni kita kena guna apa? Kita mungkin guna chainsaw. Apa dia chainsaw ni? Gergaji. Chainsaw. Chainsaw dia potong pokok. Pecah, jatuh apa tu, pokok patah apa semua kan, pokok pun tumbang dan sebagainya kan. Jadi buat site clearance. So potong pokok, bersihkan semak. Kalau ada semak, ada tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil takkan nak pakai chainsaw juga. Mungkin kita pakai backhoe katakan Tak pakai backhoe pun kita boleh pakai excavator yang tayar dia excavator, yang tayar dia tu tayar besi macam kereta kebal tu. Sodok dia. Sama ada pakai chainsaw, kita pakai JCB, backhoe ataupun excavator, kita buat site clearance. Maksudnya kalau ada pokok-pokok tu kita buang pokok sekali dengan akar-akar dia. Sebab kalau ada tinggal akar dia bahaya, sebab akar tu akan tumbuh naik ke atas permukaan jalan, maka dia akan pecahkan jalan tersebut. Jadi kena korek akar-akar tu. Nampak? Itu kita panggil sebagai site clearance. Dia melibatkan apa? Chainsaw, excavator, banyaklah yang terlibat lah dekat site clearance ni. Okey, bila dah site tu dah clear, kita clear pun, kita potong pokok tu berdasarkan kepada luas yang kita perlu je. Tak boleh lah merapu-rapu nak pergi ke tempat lain. Kita buat site clearance tu setakat yang kita dah buat survey tadi. Berapa kita punya panjang, berapa kita punya lebar dekat kawasan hutan tu, kita potong semua tu. Potong pokok. Kalau pokok balak, kita potong balak, kita jual balik balak. Dia macam tu. Ini pandai-pandai. Dia potong balak, dia tengok seberang sana ada balak, dia potong lagi. Padahalnya itu bukan dalam kawasan dia. Bukan kawasan yang kita buat survey tadi. Itu curi balak namanya. Itu yang jadi kita tengok banyak tanah-tanah yang terbiar, yang tanah-tanah yang diambil, dicuri balaknya dan sebagainya. Okey. Itu sangat-sangat berbahaya lah. Okey. Selepas buat site clearance, dah tak ada pokok lagi. Pokok-pokok semua dah tak ada. Maka seterusnya kita akan buat apa? Earthwork, kerja-kerja tanah. Kerja tanah ni kita pakai apa? Itu tadilah samalah, kita pakai JCB ke, kita pakai backhoe ke, kita sodok, backhoe ke, JCB ke, excavator ke, tak kisahlah. Kita pakailah excavator ke, okey, excavator ke, backhoe ke, JCB ke. Sebab apa? Kita nak potong. Di sinilah berlakunya cut and fill anak-anak. Kita potong bukit,
and then kita tambah bukit balik backfill. Kita ada backfill, kita ada cut and kita ada filling. Ya. So jadi dalam masa sama tepi-tepi jalan tu kita buat dinding, kita panggil embankment, ya, embankment. Maksudnya tembok-tembok ya kita buat dan make sure di slope dia tu jangan lebih pada 45 darjah. Lebih nanti kan runtuhlah pula slope, akan jadi landslide ya. So jadi ini semua adalah kerja-kerja tanah yang bermain dengan tanah, berdebu ketika ini. Earthwork ni memang berdebu lah, penuh dengan tanah ya. So jadi maksudnya kita bermain dengan tanah dan kita membentuk dia dalam bentuk rupa jalan lah ya. Dan kita dah bentuk dia berdasarkan kepada plan yang kita dapat awal surveying tadilah. So jadi kita potong tu ada yang bukit kita potong, mana yang lembah kita tambak. Dan kita compact dan sebagainya. Itu kerja-kerja earthwork, maksudnya kerja-kerja tanah. Dah siap dah kerja-kerja tanah tu, bahaya kalau tak ada ni drainage. Drainage sangat penting anak-anak. Sistem pengaliran air sangat penting. Apabila kita dah potong pokok tadi, dah tidak ada lagi pokok, apabila hujan turun. Apabila hujan turun, siapa yang nak memegang air hujan itu? Sebelum ini bila hujan turun ke bumi, ada pokok, pokok ada akar. So akar itulah yang memegang air-air itu. Tetapi apabila pokok telah ditebang untuk memberi laluan untuk buat jalan, akar pun dibuang, maka air bila hujan turun, tapi kita ada longkang. So jadi hujan tu akan ikut masuk longkang itulah. Maknanya kita kena prepare longkang. Walaupun jalan tak siap lagi, janji lepas je earthwork, kerja-kerja tanah, make sure tepi-tepi dia kita kena buat longkang lah. Ya, dan air tu dialirkan ke basin ya, ataupun water pond lah, ada kolam yang kita buat sendiri supaya air mengalir kat situ ataupun kat tasik ataupun mana ada sungai kita terus dialirkan ke sungai begitu ya. Sebab tu di Taman Seri Muda tengok banjir lagi sekali. Sebab apa? Sebab mungkin longkangnya tak cukup untuk menampung, sebab pembinaannya itu banyak di atas-atas dia, di bahagian bawah Taman Seri Muda ni yang atas-atasnya terlalu banyak pembinaan perumahan dibuat. Bila dibuat longkang pun tak disediakan dengan baik. Longkang pun kecil, dia kena ada storm drain ya, longkang besar untuk menampung bilangan hujan itu tadi. Kalau hujan luar biasa je sikit menyebabkan dia banjir. Apa dikenali sebagai banjir kilat. Ya, sebab itu penting. Dah siap dah earthwork, dah siap drainage, apa kita nak buat? Barulah kita buat road paving ya, kita turap dia. Yang kita belajar sebelum ni layer-layer dia. Bawah sekali subgrade, atas tu adalah subbase. Atas pada subbase ialah base course ataupun root base. Lepas tu atas lagi binder course, atas lagi lah wearing course ya. So yang ini adalah root paving. Atas sekali barulah premix ya. Atau dikenali sebagai asfalt konkrit. Right. Dah siap jalan, longkang dah ada, tak cukup lah maknanya kesempurnaan tanpa ada road furniture, perabot dia, barulah ada seri jalan tu. Macam mana nak ada seri? Dah siap jalan, kita buat road marking. Tengah-tengah tu kan ada dotted line kena ada. Malam-malam kalau tak ada tu kita tak tahu. Ini aku belah kiri ke dia belah kanan ke, aku masuk line orang ke, kita tak tahu. Tapi bila dah ada line tu, road marking tu kita tahu dah ini lorong aku, itu lorong engkau. Sebab kita dah buat line dia, kita cat dah road marking itu. Itulah antara road furniture. Ataupun street lighting, lampu tepi jalan juga dikenali sebagai road furniture ya. Jadi lampu-lampu tepi jalan itu juga merupakan satu furniture kepada jalan. Signage anak-anak, signage juga merupakan furniture kepada jalan. Traffic light, hatta traffic light juga merupakan satu furniture kepada jalan, turapan jalan ya. Banyaklah. Apa lagi nak bagi contoh? Guardrail yang macam pagar tu. Kalau orang nak selekoh, diletak benda tu. Kalau tak ada benda tu, orang akan terbabas terus masuk gaung. Dia ada macam pagar, dipanggil sebagai guardrail ya. So kita akan tengoklah semua benda ni, nama-nama ni supaya you akan faham lah ya. Ini adalah NAV. Bila abah tanya nanti kejap lagi, ada berapa stage? Kita ada 6 stage. Pertama surveying, kedua site clearance, ketiga earthwork, keempat drainage, kelima road paving, keenam adalah road furniture ya. Okay, right, habis yang tu kita surveying. Ini yang anak-anak baca sendirilah. Abah akan ambil poin-poin yang penting sahaja ya. Sebab benda ni pentingnya iqra dia kata. So jadi surveying technique can be grouped into 3 general categories. Teknik survey ni, cara buat survey ni anak-anak ada 3 jenis. Satu, kita guna ground survey yang kita guna theodolite tu lah.
You turun, guna staff, spektrum, ambil bacaan dia, ya. Ataupun abang sebut tadi guna remote sensing, GPS ke, global positioning system, ataupun guna drone, ya. You ambil bacaan dia, ya, you boleh tahu. Ataupun kita ada siap semua tu kita masuk dalam komputer grafik lah. Dalam bentuk komputer grafik. Dia ada application dia, ada apps dia, ya. So senang sangat dah sekarang, macam-macam boleh buat, ya. Itu dari segi surveying lah. Okay. Lepas tu basically surveying ni dia ada 4 lah. Biasa dekat mula-mula kita buat kerja dekat pejabat, duduk kat pejabat, kumpulkan data-data yang sedia ada, mana-mana data tu kita dapatkan daripada mana-mana, ya, kita duduk dan kita analyse. Okay. Yang keduanya, kita buat kajian awalan. Daripada data yang kita dapat tu, kita buat kajian awal, tengok dia punya terrain dia, ya, tengok dia rupa bumi dia, jenis tanah dia, ya. And then kalau crossing of ada tak, ada sungai tak, ada jalan kereta api tak, ganggu tak kalau kita nak bina tu, ada tak ganggu laluan-laluan lain. Kena check, kena tengok. Kalau kena buat jambatan, wah very costly lah. Jalan kita ni, jalan kita nak bina jalan ni mahal lah sebab nak bina jambatan. Kalau boleh elakkan sungai, kalau boleh elakkan laluan nak cross sungai, ataupun elakkan daripada existing yang ada iaitu jalan kereta api katakan. Jangan kacau dia. Ya, dia dah elok dah jalan kereta api tu, kita nak buat jalan je. Ini kita terpaksa musnahkan jalan kereta api nak buat laluan kita, tak boleh lah. Kita tengok mungkin kita kena buat jambatan sikit untuk cross railway tu tadi. Sebab itu penting. Ini kena sebagai reconnaissance survey, kajian awalan lah. Kita tengok data yang kita dapat daripada part yang pertama office tadi tu, ya, kita tengok data yang ada tu, kita tengok dari segi rupa bumi dia, jenis tanah dia, ya, adakah kena crossing mana-mana ke. Ini dikenali sebagai reconnaissance survey, ya. Yang ketiga anak-anak iaitu preliminary location survey. Yang ini kita lokasi yang dipanggil laluan yang kita kenal pasti. Kita dah kenal pasti laluan tersebut. Ya, kita kenal pasti dari segi apa? Adakah dari segi ekonominya bagus, berbaloi, ataupun dari segi environmentnya tidak mengganggu gugat laluan tersebut. Contohnya environment, kita nak buat apa? Ada baru ni kat Pulau Pinang kan, kat Pulau Pinang dia nak buat kerajaan negeri nak buat laluan bawah tanah, terowong bawah tanah menghubungkan tanah besar ke Pulau Pinang melalui dasar laut, ya. Banyaklah bangkangannya. Jadi kena panggil EIA, Environment Impact Assessment, untuk menilai pembinaan itu adakah dianya bagus ataupun tidak. Apakah kesan-kesannya kalau dibina. Rupa-rupanya bila kita tengok, bila kita jadi sebagai alam sekitar punya orang, kita tengok apabila cubaan untuk mengorek terowong tu, dia menyebabkan kerosakan berlaku di dasar laut. Dasar laut itu akan rosak, ya, rosak hingga mematikan plankton-plankton yang ada di dalam laut. Apabila plankton ini mati, jadi kesannya kepada ikan. Sebab ikan makan plankton. So kalau plankton dah tak ada, so ikan boleh mati ataupun ikan pun lari ke tempat lain. Apabila ikan dah tak ada, kesannya kepada manusia. Sebab apa? Manusia, nelayan nak cari ikan tak ada. Ini ibarat macam bangau lah. Ya, kenapa engkau kurus? Jadi konsep dia begitu. Kita dia macam ecological. Ya, satu cycle. Jadi dia ganggu gugat environmentnya. Ya. So asalnya tadi hanya nak buat terowong dasar laut. Apabila dia tebuk sedikit, ya, menyebabkan kerosakan berlaku di dasar laut. Bila berlaku kerosakan di dasar laut, dia merosakkan plankton. Apabila plankton itu rosak dan mati, maka ikan tak ada lagi. Sebab makanan bagi ikan adalah plankton. Apabila ikan dah tak ada, kesan kepada nelayan. Nelayan adalah siapa? Adalah manusia yang mencari sumber pendapatan. Maka bila sumber pendapatan dah tak ada, ini akan menyusahkan rakyat. Nampak? Dia berkait-kait anak-anak. Dia interrelated. Interrelated. Itu dikatakan sebagai environmental evaluation perlu kita buat. Di samping economic evaluation juga. Adakah dengan pembinaan ini dia boleh menjana ekonomi setempat? Ya, sudah pasti. Sekiranya jalan tidak ada menghubungkan antara Jengka dengan KL, mana mungkin Jengka boleh maju? Jengka dengan Temeloh, Jengka dengan Maran, Jengka dengan Jerantut. Kalau tidak ada laluan tersebut, maka Jengka tetap akan jadi bandar cowboy. Bandar cowboy. Memang bandar sleeping village. Tapi oleh kerana jalannya memang orang kata networkingnya cukup baik, jalan ke
Jerantut ada, jalan ke Maran ada, jalan ke Temeloh ada, maka besarlah Bandar Jengke ini. Ini kita boleh tengok bagaimana berlakunya di Sabah dan Sarawak. Di Sabah dan Sarawak, kebanyakannya di pendalamannya mereka tidak mempunyai sistem jalan yang baik. Jadi kesannya kepada itu pembangunan sukar untuk diperolehi di kawasan-kawasan pedalaman, khususnya di Sabah dan Sarawak. Dan ini menjejaskan ekonomi kepada masyarakat setempat. Maka dengan itu kerajaan telah membina, sekarang ini sedang dan masih membina, iaitu Borneo Highway, di mana yang menghubungkan antara Sabah melalui sedikit Brunei dan seterusnya ke Sarawak. Maka dengan sedar tak sedar, maka bila adanya jalan darat ini, ia akan dapat meningkatkan di kawasan kampung-kampung setempat yang hampir dengan jalan tersebut. Maka inilah peluang pembangunan yang baik untuk menjana ekonomi setempat, khususnya kepada warga Malaysia. Okey? Jadi itulah antara punca yang kita kena tengok dari segi economic evaluation. Ini di bawah apa tadi ni? Ini adalah di bawah preliminary location survey. Last kali anak-anak ialah final location. Bila semua itu telah kita nilaikan daripada ABC tu punya tadi tu, kita dah nilai, maka kita akan ada satu kajian lokasi yang akhir yang kita dah tentukanlah. A detailed layout of the selected route and final horizontal vertical alignment are determined, dan buatlah. Masa inilah kita dah boleh bersedia buat drawing. Final positions of structures and drainage channels are located. Di manakah dia terletaknya? Itu yang terakhir lah, final location survey. Lepas tu bolehlah kita buat drawing. Dan bila dah ada drawing, pergilah dekat site, terus buat kerja. Yang keduanya anak-anak ialah, tadi itu panjang cerita, itu survey tadi anak-anak. Yang kedua ialah site clearance. Site clearance. Site clearance apa dah cerita tadi? Pertama kita kena buat clearing, iaitu kita remove semua pokok, semak, tanaman-tanaman ke apa benda ni, apa pokok-pokok ni, tumbuh-tumbuhan kita buang. Remove all object. Yang kedua kita grubbing dia, maksudnya kita korek sampai ke akar. Kalau boleh lebih 500, at least 500 mm kedalaman tu kita korek, pastikan tidak ada akar. Pastikan tidak ada akar, sebab akar itu akan tumbuh kalau kita dibuang, dan dia akan merosakkan struktur jalan tersebut. Yang ketiga, kita buang, kita remove topsoil yang sedia ada, kita ganti dengan topsoil yang lebih baiklah. So topsoil shall be removed from all surface at least sekurang-kurangnya 100 mm, itu 10 cm lah below the ground level. Itu sebenarnya ada bawah site clearance. Alright, ni baca sendirilah, site clearance. Seterusnya earthwork. Okey, kerja-kerja tanah. Abang dah sebut dah tadi. Apa dia kerja-kerja tanah? Kerja-kerja tanah tu melibatkan apa? Excavator, JCB, apa tu, backhoe, kereta sodok, disodok untuk apa? Cut and fill. Ni earthwork. Jadi itu kerja apa? Kita kerja excavation untuk material, lepas tu kita backfilling, kita tambak dan kita potong bukit tersebut, compact, kita forming embankment, kita bentukkan slope macam dinding kat situ, tembok, supaya kita potong tu kita ada tembok laluan tu, dan make sure tembok tu jangan lebih 45 darjah Celsius, kurang tak apa, lebih kan runtuh balik landslide macam apa sebut tadi lah. Okay. Lepas tu dia ada proses apa sebut ni, by cutting, by filling, dan juga combination of cutting and filling yang abang sebut awal tadi lah. Baca sendiri lah ni. Iqra. Tapi yang keempat ialah drainage. Abang dah sebut juga dah. Drainage tadi iaitu longkang kena ada. Tak ada longkang, banjir. Bila banjir menyebabkan banjir kilat dan sebagainya, rosaklah jalan tersebut dan menyusahkan orang kiri kanan kita lah. Apa yang ada tu memang rosak kalau kita tak ada longkang ni. Khususnya apabila hujan turun, dengan lebat tanpa henti, problem. Jadi basically drainage ni ada dua anak-anak, iaitu surface drainage dan juga subsurface drainage. Tulis kat situ, nanti abah tanya. Longkang ni ada dua jenis. Satu surface drainage, yang keduanya subsurface drainage. Apa dia panggil surface? Surface drainage ni ialah longkang permukaan jalan. Ini jalan, katakan ini longkang. Ni shoulder, ni jalan. Ni gini. Kalau ingat lagi, ni jalan. Lepas tu ini median, katakan ni. Jalan lagi, jalan. Kereta rentas shoulder. Lepas tu longkang. Ini dipanggil, ini kereta lah, katalah ni kereta kan, ni kereta, kereta, ni kereta lah. Ini pun kereta lah, tak ada rupa lah melukis tu. So jadi mana tepi ni adalah surface drainage, kereta rentas. Inilah surface drainage.
Apa pula yang dikatakan subsurface? Subsurface ni longkang bawah tanah ni. Bawah jalan ni. Longkang ni macam gini. Dipasang culvert kat bawah ni. Maksud ini jalan, atas ni jalan, bawah dia ni. Sebab tujuan dia apa? Sebab ada water table. Dia ditakuti ada water table tinggi. Bila water table tinggi akan capillary air naik ke atas. Ada chances air naik ke atas merosakkan muka jalan. Jadi kita kurangkan dia, buangkan air ni supaya dia makin rendah lagi ke bawah, kita letak culvert bawah tanah. Supaya dia sebagai subsurface drainage. Maknanya longkang bawah tanah ataupun longkang bawah jalan dikenali sebagai subsurface ataupun longkang dalam tanah. Senang cerita. Longkang dalam tanah ialah subsurface. Longkang atas permukaan jalan ialah surface drainage. Longkang dalam jalan, dalam tanah tu atas tu jalan, bawah dia di dalam tu dikenali sebagai surface drainage. Okey. Lalu tu road paving abang tak nak cerita dah. Ini road paving kita dah cerita banyak kali dah. Yang kita cerita ada subgrade, okey. Kan lepas tu dia ada sub-base, malah nak ulang, faham sendirilah. Ada road base ataupun base course lepas tu ada surface asphaltic concrete bahagian paling atas lah, wearing dengan binder. Dan ini kita akan tengok sedikit lah mix design dia. Design apa ni? Nak design premix ataupun asfalt tu tadi, bahagian atas sekali bitumen campur aggregate dimixkan. Inilah formula dia lah, job mix formula yang dibuat dekat plant trials, percubaan di kilang lah, iaitu di kuari. And then kita kalau dia okey, dia punya tu okey, maka dia boleh di compliance with the job mix formula, kita boleh guna dia untuk kita buat premix lah, ataupun kita lay dia dia punya material tu kita lay di atas jalan. Biasa orang sebut premix lah kan, biasa orang sebut premix. Maksudnya lori tu dia bawa premix, orang kata kan, nak premix lah tu. Premix biasa orang sebut kan. Sebenarnya dalam lori tu ialah bitumen dengan aggregate yang telah digaul. Itu adalah asfalt konkrit sebenarnya. Asfalt konkrit. Okay. So jadi dikenali juga sebagai premix. So jadi kita sebelum kita nak hantar lori, nak turap jalan, kita kena check dulu kat plant trials, percubaan, is it dia okey tak dia punya hasil dia. Kalau okey, maknanya kita benarkanlah untuk dibawa lori tersebut, bawa bersama dengan premix untuk diturap di jalan lah. Biasa lori kan, dah kisah banyak lori kita tengok lori bawa premix. Kadang-kadang orang panggil, orang kampung kata lori bawa tar. Lori bawa tar. Itulah, tar itulah premix. Okay. Tapi orang kampung panggil tar, sebenarnya tar tu berbeza dengan premix. Seterusnya construction method, ini pembinaan dia. Dalam kita nak pertama, kalau dekat kilang tu, dekat kuari tu anak-anak, aggregate ni hendaklah dipanaskan dengan suhu 150 hingga 170. Lepas tu kita panas sama-sama, kita panas juga bitumen dalam 140 hingga 160. Dah panas tu kita mix dia. Kita campur, aggregate tu dicampurkan dengan bitumen, gaul dikenali sebagai asphaltic concrete. Dikenali sebagai asphaltic concrete. Ini asphaltic concrete inilah yang dihasilkan di kilang mix plant. Dan bila kilang dah siap sedia ada asphaltic concrete, dia letak dalam lori transportation. So dekat lori tu, from the mixing plant to the site of the paving works using trucks, executive trucks in loads of not less than 5 tons, tak kurang daripada 5 ton, apa tu beratnya lori yang membawa asphaltic concrete. Asphaltic concrete. Apa dia asphaltic concrete? Iaitu bitumen campur dengan aggregate. Dia letak kat mana? Letak di atas permukaan jalan paling atas, layer paling atas. Itu apa nama dia? Wearing course dengan binder course. Permukaan jalan. You nampak warna hitam atas jalan tu, asphaltic concrete lah. Bukan, jangan keliru pula dengan konkrit. Nama dia asphaltic concrete. Dia bukan jalan konkrit. Dia jalan flexible pavement. Flexible pavement daripada bitumen. Nama pun dah flexible. Bila sebut flexible, dia boleh lentur. Boleh melentur. Maka itu dia orang panggil flexible. Yang hanya boleh melentur ini, materialnya adalah bitumen. Sebab dia ada sifat elastik. Kalau rigid pavement ialah concrete pavement. Yang ini diperbuat daripada apa? Simen campur aggregate. Itu dikenali sebagai rigid pavement ataupun concrete pavement. Yang kita cerita sekarang ni ialah flexible pavement ataupun namanya ialah asphaltic concrete. So jangan keliru. So jadi temperature before unloading not less than 125. Dalam lori tu,
make sure dalam lori tu suhu dia mestilah sekurang-kurangnya anak-anak 125 darjah Celsius ya. Suhu dia, kepanasan bitumen dengan agregat tu yang dalam lori tu, make sure dia sekurang-kurangnya 125 darjah Celsius panasnya ya. Panasnya 125 darjah Celsius. Dan okey, itu construction. Kita nak lay pula, nak tuang dia dekat permukaan jalan. Bila kita nak tuang permukaan jalan, make sure dia punya each paving layer shall have a compacted thickness of not less than twice the nominal maximum ya. And then bila kita nak lay tu, make sure laying shall commence bermula daripada lower side of the carriageway and progress to the higher side. Make sure masa you nak tuang asfalt tu, you nak tuang asfalt ataupun premix tu, make sure you mesti mula daripada kawasan rendah baru naik kepada kawasan tinggi. Jangan sekali-kali bermula dari kawasan tinggi you tuang sampai ke kawasan rendah, tak boleh. Nanti tak akan dapat uniformity punya keseragaman yang baik, yang mantap daripada hasil turapan kita ya. So make sure mesti bermula daripada kawasan rendah naik ke tinggi. Kita laykan dia, kita tuang asfalt tu daripada kawasan yang rendah kepada kawasan yang tinggi. Itu cara dia ya. Dan compaction, masa kita nak compact ni pastikan suhu dia tak boleh kurang daripada 110 anak-anak. Kalau kurang daripada 110 maka hasilnya memang tak menjadilah. Cepat rosak. Nanti bila kereta lalu cepat tertanggal agregat dengan bitumen ya. Make sure masa kita nak compact dia, kita nak mampat dia tu, mestilah suhunya tak boleh kurang daripada 110 darjah Celsius. Kita nak mampat dengan apa? Kita guna roller ni, steel wheel roller ya, yang bunyi bunyi gitu kan, yang tayar besar macam besi kita tengok berpusing-pusing tu. Itu sebagai roller. Nanti kita tengok gambar ya. Dan kelajuan dia tak boleh lebih daripada 5 km per hour. Dia automatik, dia bergerak tu dia mampatlah. Selagi dia bergerak perlahan, tu dia mampat, sambil tu dia mampat. Sebenarnya anak-anak, kalau anak-anak tengok dia punya roda tu roda besi kan, ya, dia berpusing. Dia bukan sekadar berpusing anak-anak. Sambil berpusing, dia vibrate. Sambil dia berpusing, dia vibrate. Ya, sambil berpusing, dia vibrate. Itu dia mampat. Dia bunyi macam gitu. Ataupun you boleh guna pneumatic tire lah. Yang ni modern sikit tapi dia tak boleh lebih daripada 8 km. Cepat sikit lah. Sebab kelajuan dia 8 km per hour. Laju sikit daripada yang tadi 5. Itu dikenali sebagai apa? Compaction of asphalt, concrete. Dan seterusnya finish asphalt yang paling atas. Yang paling atas yang apa sebut wearing course ni. Sini dah ada. Wearing course dengan binder course. So jadi kita lay lah. Yang bahagian yang paling atas. Asphaltic, concrete, binder and wearing course shall be finished in a neat and workman-like manner. Dan akhir sekali kita boleh bukalah dia kepada traffic. Not less than 4 hours after the compaction. Boleh buka dah. Tapi jangan bawa laju lah, pesan kat kereta tu. Boleh lalu. Maknanya selepas 4 jam, jalan dah siap, dah turap. Kita dah mampat. Selepas mampat, sebab kita mampat, lepas je mampat, selepas mampat tu 4 jam selepas kita mampatkan tu, dah boleh lalu kereta. Tapi seelok-eloknya sehari lah, besok lah bagi lalu. Tapi kalau dah tak sabar nak lalu juga, boleh. Selepas 4 jam, iaitu selepas kita mampat dia guna roller tu, kita boleh buka lah, kita open to the public lah untuk lalu. Open to the traffic. Open to the traffic untuk lalu. Tapi jangan bawa laju lah. Dia macam tu. Tapi kalau jalan konkret, we have to wait for another 28 hours. Days. 28 days. We have to wait for the 28 days. You just imagine how long it takes compared to bitumen. Ataupun kita kena flexible. Rigid pavement, you are once ready, once after 28 days, then you can open to the traffic. But if you construct by using flexible pavement, just not less than 4 hours. So you can open to the traffic. Cepatlah maksudnya. Alright. Dan last sekali anak-anak ialah roadside furniture. Roadside furniture ni ialah apa dia? Work involved dengan guardrails, permanent traffic sign, road marking. Road marking tu lah ni jalan katakan. Ni. Ini Ini tengah-tengah ni road marking. Ni. Ini road marking lah ni. Tepi ni kadang-kadang dia cat juga sini. Cat juga. So jadi road marking. Ini jalan kan.
Installation of street, ada lampu. Ni lampu, zap katakan, situ lampu. Zap sini lampu. Ni street lighting. Traffic signal semua tahulah traffic signal. Ya. Guard rails ni tepi-tepi ni tepi-tepi jalan ni kita letak pagar. Macam gini. Letak pagar. Kereta lalu terbabas langgar pagar tu, guard rail. Okey. Itulah maksudnya. Dan tengok gambar ni. Yang mula-mula apa sebut tadi, apa dia ni? Stage of road construction. Dia melibatkan mula-mula apa sebut tadi? Surveying. Ini survey lah. Ni Encik Razmi kita. Surveyor. Okey. Lepas tu site clearance. Nampak? Dia guna apa? Excavator tu. Boleh lah guna excavator. Dia tak guna chainsaw sebab ni bush. Bush ni apa ni? Semak je. Semak pakai ni je lah. Site clearing. Ni earthwork. Nampak? Ni guna excavator ni. Ni. Tayar dia. Apa kata tayar besi tu. Ni kentang. Ada korek-korek semua ni. Earthwork. Semua nampak warna tanah je. Nampak? Lepas tu drainage. Drainage nampak? Ini apa ni? Ni subsurface anak-anak. Longkang bawah tanah. Dia guna culvert. Atas ni nanti dia akan buat longkang juga. Ini surface drainage. Ini atas ni nanti longkang ialah surface drainage. Atas jalan. Bawah jalan ni ialah subsurface drainage. Ada gambar lagi senang. Ni road paving. Macam ni kita nak turap dia. Nampak? Kita letak apa Allahu Akbar ni. Kita tengok ni. Ni. Kita letak kat sini apa tu asfalt tu tadi. Asfalt konkrit. Dan ni kita lay kat sini. Nampak? Lay gerak. Dia mesti daripada rendah kepada tinggi. Cara dia lay. Lepas kita dah lay dia, kita dah tuang dah apa tu asfalt konkrit ni, kita dah tuang. Kita compact guna roller. Ini apa kata roller? Ni ada roller kecil, ada roller besar. Ada saya ikut spek. Kalau jalan kecil-kecil lah dia. Benda ni apa cerita tadi kan, tayar besi. Ni compaction. Compaction. Itu dipanggil road paving. Dan ini road marking ni, tengok. Dia buat warna kuning ni, panjang ni. Ini antara roadside furniture. Ada lighting, nampak? Lighting. Roadside furniture. Ini signage. Dia juga sebagai roadside furniture. Perabot lah sebenarnya. Perabot kepada jalan. Halo, Nana, ada lagi ke tu? Ada bang. Tengok gambar anak-anak, senang. Tengok gambar boleh faham. The rest tu baca sendirilah. Equipment ni abang tak cerita lah. You dah tengok tadi. Itu ialah equipment dia. Antaranya tip truck apa semua, kita tengok gambar truck. Rollers apa dia, asphalt paver apa dia. Ini asphalt paver. Kadang-kadang kita baca tak pun nak faham benda asphalt paver. Tak payah. Kita terus tengok gambar. Asphalt paver maknanya you curahkan apa dia kat sini. Asfalt kat sini. Iaitu asfalt you letakkan sini premix. Premix tu iaitu aggregate dengan bitumen tu yang dah digaul tu you bubuh kat sini. Tapi sebelum you nak sampai kat sini, okey, apa proses dia? Dia bermula di sini dulu. Dekat kilang, dekat kuari. Dekat kuari ni dia bancuh, ingat apa sebut tadi, you panaskan aggregate dalam 140 hingga 170. Lepas tu you dalam masa yang sama you panaskan juga bitumen 140 hingga 160 you panaskan dia. Lepas tu you campurkan dia, you mix together, and then dah mix together, dah gaul sekali, cuah dalam, masukkan dalam lori. Daripada sini stage 1 kepada ni stage 2. Allahu Akbar. Stage 2. Stage 2 ni masukkan apa? Mix ni tadi, premix ni masuk dalam lori. Lori ni pula dicurah dalam paver ni anak-anak. Ni stage 2, stage 3. Nampak? Dicurah ke dalam ni. Dicurah. Ini delay lah. Ini bukan sebagai asfalt paver. Lepas tu dia pun tuang masuk dalam ni, dia pun bergerak je. Bila dia gerak, jatuh semua tu yang asfalt konkrit tadi ada kat bawah dia. Lepas dia mampat guna roller. Ni yang keempat. Gini lah cerita dia. Zap pergi ke sini pula. Itu konsep dia. Daripada kilang, masuk ke lori dekat asfalt paver terus kepada roller, mampatkan. Dan habis. Yang ini kita akan sambung bila ni? Minggu hadapan. Sekejap je lagi. 34, berapa slide je lagi? 35, 40, 15, 17 slide kan? 17 slide anak-anak. Sebab tu abang simpan. Sebab apa abang simpan? Kita bawa ke minggu depan lah. So jadi kita akan fikirlah bila kelas ganti kita. Mungkin kita buat kelas ganti ni sekali dengan grup CD lah. Ni grup AB masuk CD. Kalau kita pakai apa tu Google Meet,
macam ni Meet ni, dia boleh cukup tak kalau 100? Cukup, boleh kan? Dia tak ada masalah. Dia kalau besar baru kita guna web kan. Kita guna apa? Webex kan. So kalau setakat Google Meet okey tak? Cukup tak kalau 80 orang? Boleh tak ditanggung? Ada yang tahu tak? Rasanya boleh abah. Boleh ya? Sebab 80 je kan, bukan ramai mana pun. Dia kalau lebih 100 biasanya kita akan guna Webex lah. So abang rasa nantilah kita tengok nanti kita boleh buat kelas tu sekejap je sebenarnya. Mungkin dalam macam ni jugalah. Mungkin tak sampai sejam lah, sekejap sangat. Kita boleh bincang. So jadi sekurang-kurangnya kita buat tu habis tepat pada minggu yang ke-14 lah. Ataupun kita nak buat hari raya Cina tu pun boleh. Abang rasa buat malam ke apa ke. Sebab apa? Kita bukan raya kan, Cina yang raya kan. So jadi tak ada masalah lah, nanti kita bincang balik lah, kita tengok macam mana. Cuma abang nak tanya sebelum abang akhir ini, abang nak tanya you all, kita stop sharing ini. Okay, abang nak tanya semua. Okay, Ahmad Muhaimin. Ahmad Muhaimin ada ke tak? Ada lah. Okay. Kita ada berapa stage untuk buat road construction road ni? Road construction ada berapa stage? Ada 6. Yes, okay. Syakir Danish. Syakir Danish? Syakir Danish. Mana Syakir Danish ni? Macam mana nak habis ni? Kita buat tutorial ni. Syakir Danish. Di grup mana Syakir Danish ni? Syakir Danish. Ahmad Muhaimin, di kelas mana ni Syakir Danish ni? Saya ada bah. Ni mana apa panggil tak jawab-jawab? Saya baru balik daripada tandas. Allah. Iya ke? Okey. Apa nak tanya ni? Cuba sebut apakah ada 6 stages road construction ni? Bagikan yang pertama apa dia? Tengok. So abang bercakap you all bukannya bagi concentrate. Abang bercakap seorang-seorang je. Apa nak jadi ni? Muhammad Amirul. Apa dia stage yang pertama untuk road construction? Okay, surveying. Dah. Alif Hazimin. Lepas tu? Site clearance. Site clearance. Site clearance lah. Nur Radli. Muhammad Nur Radli. Yang ketiga kita buat apa? Earthworks. Earthwork. Bagus. Humairah. Lepas tu kita buat apa? Humairah Ahmad. Drainage. Drainage. Okay. Siti Hajar. Lepas tu kita buat apa? Road paving. Road pavement. Okay. Nurul Hidayah. Lepas tu kita buat apa? Nurul Hidayah. Jangan tidur. Awak mata tu dah lah mata layu tu. Ya, Pak. Lepas road pavement apa dia? Sudah. Dan apa lepas? Wood furniture. Roadside future tu. Furniture, perabot. Ini nanti masa nak jawab apa tu practical test bang jadi gugup lagi. Jangan gugup-gugup. Nanti tak boleh jawab soalan. Sebab itu abang dah pesan, sediakan sebatang pen, sediakan selai kertas. Jadi bila abang cakap tadi mana yang penting-penting tulis. Senang. So we have 6 stages. 6 stages. Cerita sikit Amirul, tolong ajar kat kawan-kawan sikit. Mana tadi? Muhammad Amirul, Takif. Cerita kat kawan. Okey, cik buat balik semula. Apa pertama apa dia? Okey.
Thank you very much. Very good Takif. You nanti beli practical test nanti buat macam dulu juga. Bagus. Ya, you tak tidur, you ada kertas, you ada catat apa yang abang cakap. Very good. Yang kedua apa lagi Takif? Surveying pertama, yang kedua? Bergantung kepada keadaan kita kan. Kalau keadaan tu banyak pokok, kita pakai chainsaw lah kan. Ya. Kalau tak ada, kalau banyak semak je pakai excavator je lah. Apa beza excavator dengan backhoe? Ada beza. Ya. Excavator ni tayar dia tayar besi macam kereta kebal. Itu namanya excavator. Ingat dekat site pergi nampak yang ada besi tu orang panggil excavator tau. Orang tak panggil JCB ataupun backhoe. Backhoe tu yang ada belakang dia ngorek-ngorek tu. Tayar belakang dia besar, tayar depan dia kecil. Lepas tu belakang dia macam ketam tu yang panjang tarik. Depan dia ada penyodok juga kan. Backhoe ni itu dipanggil backhoe. Ya. Backhoe JCB ni yang depan tu jadi korek depan. Itu JCB. Yang dia korek kat depan tu banyak. Dia lebih kepada mengorek depan tu JCB. Tu ada beza anak-anak. Dekat site tu kena faham nanti tu. Tapi basically asasnya JCB dengan backhoe tak jauh beza lah. Tak banyak bezanya. Tetapi yang paling beza ialah excavator. So jadi Amirul Takif nanti kalau nak praktikal dah boleh bersedia sikit banyak bagus. Bila ditanya tak macam ni lah yang lain-lain. Tak boleh bagi confident je.